Bertemu kembali dalam kita bercakap tentang bulan Ramadan, penting untuk kita ingat pengalaman yang cukup berbeza buat umat Islam di komuniti-komuniti lain dan sudah menjadi kebiasaan setiap tahun apabila Ramadan tiba, keganasan memuncak di Gaza. Awal pagi ini saja ketika umat Islam berkumpul di Masjid Al-Aqsa, pihak keselamatan Israel menjalankan serbuan sekaligus mengakibatkan sekurang-kurangnya 117 orang cedera dan beberapa penganalisis menjangkakan ketegangan akan terus meningkat dalam minggu-minggu akan datang. Ini bukan perkara baharu, namun pada masa yang sama kita masih lagi perlu ketengahkan beberapa persoalan. Kenapa ketegangan meningkat kali ini? Kenapa ini menjadi kebiasaan setiap bulan Ramadan dan apa mungkin risikonya apabila keganasan ini menjadi kebiasaan, dibiasakan dan menjadi satu perkara normal. Dan sudah bersedia bersama saya untuk mengulas lebih lanjut Presiden Angkatan Belia Islam Malaysia atau ABIM Faisal Aziz. Terima kasih sudi bersama saya dalam cerita pada jam ini. Kita lihat Masjid Al-Aqsa diserbu pihak keselamatan Israel pagi ini saja dengan beberapa lagi serbuan lain pun dijalankan baru-baru ini. Boleh atau tak kita jangkakan keganasan akan terus memuncak, meningkat dalam minggu-minggu akan datang? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bila mana kita sebut tentang keganasan, dia satu term yang memang mudah untuk digunakan, tapi sebenarnya perlu untuk kita lihat ataupun untuk kita gunakan uh, secara sejarah. Bila mana kita sebut tentang keganasan yang berlaku, sudah pasti bagi kita kita perlu lihat kepada root cause. Bila sebut tentang keganasan, pasti akan dibalas dengan keganasan ataupun retaliate. Jadi untuk menjawab persoalan sama ada keganasan yang akan berterusan dan sebagainya, kita perlu untuk melihat kembali kepada asas ataupun faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya keganasan. Yang pertama, kalau kita lihat dalam konteks di Palestin, mau tidak mahu, kita percaya ia adalah terkait dengan isu yang berkaitan dengan penjajahan, colonization. Bila mana tanah Palestin itu dijajah oleh Israel menerusi bantuan daripada United Kingdom ataupun England waktu itu. Dan yang kedua, beberapa siri pembunuhan kejam yang berlaku yang kita tidak boleh lupakan. Peristiwa Nakbah contohnya 15 Mei 1948 yang menyebabkan lebih daripada 700,000 penduduk Palestin menjadi pelarian. Kemudian juga pembunuhan besar-besaran Syabra Syatila pada tahun 1942. Dan juga yang ketiga, reaksi tidak adil ataupun berat sebelah dunia barat. Jadi saya ingat tiga root cause ini yang menjadi faktor ataupun menjadi penyebab kenapa hingga hari ini isu keganasan berlaku di wilayah Palestin ini tidak pernah surut dan ia menjadi kebimbangan apabila kita lihat hari ini apabila berlakunya siri serangan ke atas Masjid Al-Aqsa awal pagi tadi sudah pasti mencemar kesucian bulan Ramadan. Seperti yang Faisal katakan, ketegangan itu tidak pernah surut, memang sudah lama ada, tetapi kalau kita nak lihat secara khususnya ketegangan yang meningkat dalam beberapa minggu lepas ini sehinggalah keserbuan di Masjid Al-Aqsa atau serangan pada pagi ini, apa antara insiden-insiden atau faktor yang mencetuskan ketegangan kali ini? Kerana kalau kita lihat dalam media antarabangsa ada yang menyebut mengenai pembunuhan, ada yang menyebut tentang penahanan terhadap beberapa aktivis dan sebagainya. Apa antara faktor utama yang mencetuskan ketegangan kali ini? Baik, kalau kita lihat kalau kita sebut dari segi bentuk alasan, memang terlalu banyak alasan-alasan yang mudah dijadikan alat mainan oleh Israel, iaitu antaranya alasan untuk mencari pengganas ataupun alasan untuk mencari penjenayah Palestin. Tapi kalau kita lihat dalam permainan alasan justifikasi yang digunakan, akhir sekali yang akan menjadi mangsa ataupun yang terbunuh ialah yang sudah pasti bukan pengganas. Kita lihat contohnya warga emas, orang tua, kanak-kanak, golongan wanita dan sebagainya. Akhirnya mereka inilah yang menjadi mangsa kepada mainan justifikasi kononnya mencari ataupun memburu pengganas. Dan kalau kita lihat bila mana sebut tentang insiden yang berlaku baru ini, alasan ini yang sama sebenarnya bukan satu alasan yang baru. Ia juga alasan yang pernah digunakan oleh rejim Israel pada siri-siri serangan yang lalu dan tidak pernah surut dalam konteks alasan-alasan yang digunakan hingga hari ini.
Ini sudah menjadi satu perkara biasa, dah jadi kebiasaan. Setiap kali bulan Ramadan, mesti saja kita lihat laporan ketegangan atau keganasan meningkat di Gaza. Bagi mereka yang mungkin tak mengikuti konflik ini, kenapa ini menjadi satu perkara normal, dah jadi satu habit setiap tahun? Baik, memang sebenarnya kalau kita teliti, saya fikir kalau kita lihat rekod serangan sejak tahun 2014 lagi sudah berlaku ketegangan atau menteri serangan ke atas Masjid Al-Aqsa ni pada bulan Ramadan sejak daripada 2014. Malah sebelum tu lagi pernah berlaku, tapi secara rentetan dalam garis masa yang terkini saya boleh sebut 2014 dia bermula daripada serangan ke atas Gaza yang di mana menyebabkan 2,000 terbunuh. Kemudian masuk pada tahun 2018, kemudian tahun 2019 dan juga termasuk yang antara insiden terbesar ialah pada tahun 2020 ketika berlakunya insiden ketika solat Jumaat. Dan hari ini tahun 2022 juga sama insiden yang sama berlaku pada bulan Ramadan. Bagi kita sebenarnya ia satu yang disengajakan memasuki bulan Ramadan ini kerana yang pertama ia satu simbol keangkuhan. Mereka menunjukkan kekuasaan mereka secara angkuh untuk mencemar kedaulatan umat Islam khususnya di bulan Ramadan. Dan yang kedua mungkin juga hasad bila mana mereka ini tidak senang melihat bagaimana umat Islam mengimarahkan Masjid Al-Aqsa ketika bulan Ramadan. Kerana bila masuknya bulan Ramadan, Masjid Al-Aqsa itu dipenuhi oleh umat Islam dengan zikirnya, dengan i'tikafnya, dengan beribadat dan sebagainya. Dan sudah pasti perkara-perkara seperti ini yang memang tidak disenangi menjadi sesuatu yang disebut sebagai hasad oleh kebencian oleh Dr. Zionis bila mana memasuki bulan Ramadan. Pasal apabila kita bercakap mengenai keganasan ini menjadi satu kebiasaan, seolah-olah menjadi tradisi setiap tahun, setiap kali bulan Ramadan, tentunya ini ada risiko. Kami sebagai pemerhati dari luar, ini menjadi sekadar headline atau topik perbualan sahaja, tetapi tentunya ini ada risiko bahayanya apabila kita biasakan keganasan, normalize keganasan ini, dan apabila kita melihat political will untuk mencari penyelesaian long term, jangka panjang kepada konflik ini juga, pada masa yang sama mungkin ada yang melihat semakin hambar. Apa mungkin risikonya apabila masyarakat dunia menormalisasikan konflik ini? Ya, risiko yang besar ialah bila mana terdapatnya normalisasi keganasan, ia akhirnya menyebabkan keganasan ini dinormalisasikan dari satu generasi ke generasi. Kalau dalam sisi peperangan, mungkin peperangan antara sesebuah negara, kebiasaannya peperangan itu tidak akan berlanjutan sehingga tempoh mencecah puluhan tahun. Tapi dalam konteks Israel Palestin ini, bila mana berlakunya normalisasi keganasan, dia telah mencecah usia lebih daripada 50 tahun. Bermaksud risikonya ialah dia akhirnya menyebabkan kegelapan masa depan generasi ke generasi. Kita tidak boleh lagi melihat bagaimana wilayah Palestin ini, umat Islam Palestin ini memiliki generasi baru yang boleh mencipta masa depan yang lebih cerah. Kenapa? Kerana dari satu generasi ke generasi mereka ini seringkali dihinggapi dengan keganasan-keganasan Israel yang tidak berkesudahan. Berbeza dengan kelompok Yahudi atau kelompok Zionis di Israel yang mereka ini menikmati keamanan, boleh mencari kehidupan yang lebih baik berbanding dengan wilayah Palestin. Jadi itu risiko yang utama. Generasi masa depan, generasi anak muda seolah-olah digelapkan masa depan mereka, seolah kehidupan mereka hanya berasaskan kepada peluru, berasaskan kepada bom, berasaskan kepada kemusnahan semata-mata. Dan ia akhirnya menyebabkan yang tadi kita sebut, reaksi. Apabila mereka ini dihujani setiap hari dengan keganasan, kita khawatir mereka juga akhirnya terpalit dengan pemikiran-pemikiran yang bersifat keganasan sebagai retaliation ataupun sebagai dendam hukuman kerana mereka gagal ataupun mereka tidak diberikan hak untuk memperoleh kualiti hidup yang lebih baik.
Masa depan yang gelap untuk generasi-generasi akan datang, pastinya ini bukan satu perkara yang kita mahu lihat di Gaza. Tapi bagi ABIM sendiri, ramai pihak mempunyai pandangan yang berbeza apa penyelesaian yang perlu dicapai bagi menyelesaikan konflik ini. Ada yang mencadangkan one state atau two state solution. Tapi bagi ABIM, bagaimana ABIM melihat perbincangan atau dialog rundingan yang diadakan setakat ini, apa yang ABIM ingin lihat dicapai daripada konflik ini? Baik, bagi kita, perkara paling asas ialah sebelum kita bicara tentang persoalan one state solution dan sebagainya, seluruh dunia harus berpegang kepada naratif keadilan. Isu ini berlarutan kerana apa? Kerana kita lihat berlakunya ketimpangan dari segi keadilan jagat ataupun badan-badan antarabangsa. Saya ambil contoh, kalau kita lihat perbandingan antara peperangan antara Rusia dan Ukraine dan juga isu yang berlaku dalam konteks konflik Israel dan Palestin. Kita jelas melihat bagaimana berlakunya ketidakseimbangan ataupun mungkin kita sebut tentang berat sebelah pandangan dunia barat terhadap kekejaman Rusia ataupun invasion use of force oleh Rusia. Tetapi tidak seperti mana yang dilakukan oleh Israel. Juga sama dari segi keganasan, pembunuhan beramai-ramai, war crime dan sebagainya. Saya ambil contoh bila mana baru-baru ini, bila mana ICC, International Criminal Court, telah melancarkan war crime investigation ke atas Rusia. Kenapa? Kerana terdapat permintaan daripada negara-negara barat seperti UK. Tapi mengapa permintaan-permintaan sebegini tidak di-file ataupun tidak cuba untuk diketengahkan oleh negara-negara barat ini ke atas Israel? Jadi bagi kita yang paling penting, kalau kita sincere, ikhlas untuk mencari penyelesaian, ketimpangan dari segi keadilan dunia jagat itu harus diperbaiki. Ya. Dan cuma baru-baru ini saja kalau kita lihat dalam konteks pendakwaan ICC ke atas Israel, hanya baru-baru ini dimulakan siasatan berasaskan kepada Convention Security Council United Nations pada tahun 2016. Bermaksud, saya nak sebut sini, terlalu lambat puluhan tahun berlakunya war crime, syabrak syatila dan sebagainya. Hanya lepas 2016 bila mana ada UN Security Council Resolution yang di mana Malaysia turut sama terlibat untuk meluluskan resolusi tersebut 2334, baru ingin dibuat siasatan, dibuka fasa siasatan kekejaman dan juga illegal settlement Israel di wilayah Al-Quds di Palestin. Baik, terima kasih. Banyak lagi yang kita nak kupas, tapi itu sahaja masa yang kita ada. Terima kasih kepada Faisal Aziz, Presiden ABIM, sedikit sebanyak kongsikan perkembangan semasa di Gaza, dan kami akan terus bawakan perkembangan semasa susulan serangan di Masjid Al-Aqsa pagi ini. Dan laporan lanjut juga ada di astroawani.com. Itu sahaja untuk cerita jam ini bersama saya Nala Huda. Salam hormat.